Saya ingin bersama dengan wartawan dan juga wakil Astro Awani di Johor yang kini berada di Pekan Parit Sulong. Muhammad Aiman Hakim, wakil Astro Awani Johor. Aiman kini berada benar-benar di Pekan Parit Sulong itu. Kalau dilihat daripada peta, Sungai Simpang Kiri tidak jauh daripada lokasi Aiman berada sekarang. Bagaimana situasinya pada ketika ini dengan Batu Pahat mencatatkan daerah Batu Pahat mencatatkan jumlah mangsa yang tertinggi pada jam ini? Baik, terima kasih Zulfitri. Jadi memang pada ketika ini saya berada di tengah-tengah laluan yang menghubungkan Pekan Parit Sulong. Yang mana kalau kita dapat lihat menerusi visual yang dipaparkan pada ketika ini, beginilah realiti dan keadaan sebenar yang melanda Pekan Parit Sulong yang turut menempatkan lebih 2,200 orang penduduk, yang mana penduduk ini juga dilaporkan terjejas dan telah pun berpindah kepada 20 buah PPS yang beroperasi setakat jam 2 petang ini. Dan kalau kita dapat lihat keadaan ini, dan ini adalah Pekan Parit Sulong yang terdapat juga beberapa buah perkhidmatan, misal kata saya boleh katakan stesen minyak, pusat-pusat pejabat pos dan juga klinik-klinik kesihatan juga beroperasi di kawasan ini, yang mana kalau saya boleh katakan semua perkhidmatan itu tergendala buat sementara waktu disebabkan air ini meningkat sehingga ke paras lutut saya, kalau saya boleh ceritakan Zul. Dan ini adalah di kawasan Pekan. Kita bayangkan bagaimana keadaan dan situasinya di kawasan-kawasan perkampungan lebih dalam itu, dan ini sudah pastinya situasi di sana lebih memburuk, Zul. Man, kalau dilihat juga keadaan tu buruk, tetapi masyarakat kalau khususnya di Pekan itu, tadi saya nampak ada yang bawa pelampung dan sebagainya. Situasi sebenar adakah benar-benar, bagaimana aspek keselamatan dan sebagainya, Aiman? Baik, terima kasih Zul. Jadi beginilah ceritanya Zul. Pekan Parit Sulong ni sebenarnya sinonim dengan kejadian banjir. Tetapi ini adalah banjir yang terbesar pernah melanda kawasan ini sejak daripada tempoh 5 tahun yang lepas. Jadi justru menyebabkan walaupun ada penduduk yang telah bersiap sedia sepenuhnya, tapi ada juga penduduk yang tidak sempat untuk bersedia, dan ada juga penduduk yang masih terkandas dan menyebabkan mereka perlu melalui jalan ini, dan ini antara menyebabkan mereka membawa pelampung. Dan juga kalau saya boleh ceritakan, sebenarnya sebentar tadi ada truk ataupun sebuah bajak ya, yang mana bajak ini yang ada pengangkut di bahagian depan tu, penduduk ataupun mangsa-mangsa ini duduk di bahagian pengangkut bajak tu dan mengangkut penduduk ini melalui jalan yang tak boleh dilalui oleh kenderaan ringan ini. Jadi itu mungkin sedikit coretan yang saya boleh sifatkan kawasan ini umpama pesta air sebenarnya. Dan kalau kita dapat lihat, walaupun penduduk ini kegembiraan ya, kita dapat lihat menikmati suasana banjir ini, tapi harus diingatkan bahawa kita risau dengan keadaan semasa yang mana air pada ketika ini keruh disebabkan ianya berasal daripada kawasan tanah gambut, dan kita risau seperti penyakit-penyakit malaria dan sebagainya. Dan ini mungkin antara nasihat yang kita boleh utarakan kepada penduduk setempat. Suka-suka juga, tapi kita perlu serta berwaspada kerana ialah banjir ini sesuatu yang kita tidak boleh jangka. Zul. Kalau dilihat kepada ramalan kaji cuaca mengatakan bahawa laporan daripada Malaysia, hujan lebat itu akan berterusan. Tetapi kalau dilihat keadaan sekarang ini, tidak hujan tetapi cuaca sedikit mendung. Bagaimanakah ini memberikan kegusaran kepada mangsa-mangsa banjir khususnya di Parit Sulong dan juga di keseluruhan daerah-daerah yang masih lagi terjejas akibat banjir pada ketika ini? Baik, kalau kita bercerita mengenai cuaca, Zul, sebenarnya cuaca di Johor ini tidak menentu. Sebab di sebelah pagi tadi saya berada di Kulai sebenarnya. Dan Kulai pada ketika itu hujan lebat. Dan saya melewati kawasan-kawasan sedenak sebelum Batu Muar, dan sehinggalah saya tiba di Batu Pahat ini, cuacanya berubah-ubah. Sekejap hujan lebat, sekejap cerah, dan pada ketika ini mendung pula. Dan khuatirnya pada sebelah petang nanti berlaku hujan lebat. Dan pada ketika ini kita dapat lihat cuaca mendung ini menyebabkan penduduk boleh keluar daripada rumah untuk mereka pergi ke pekan. Tetapi mungkin kerisauan jika cuaca hujan itu berlaku di sebelah lewat malam, kerana kita tahu memang itu pastinya akan berlaku. Sebab dalam tempoh saya menjalankan liputan banjir ini, jumlah mangsanya meningkat di sebelah malam, Zul. Walaupun kalau
kalau kita tahu di sebelah tengah hari petang ada angka yang menurun, tetapi di sebelah malam meningkat dengan 2 kali ganda, dan itu merupakan antara kerisauan penduduk setempat kerana kita takut di sebelah malam hujan lebat disusul air pasang besar, dan itu menambahkan lagi kegusaran penduduk. Dan saya yakin kalau hujan lagi malam ini, bukan setakat meningkat ke paras lutut di kawasan ini, paras dada pun boleh, sebab kita tahu kawasan ini sinonim dengan banjir dan tak ada tindakan dibuat untuk menyusuli bagi menyelesaikan perkara ini, dan penduduk diibaratkan mereka sudah biasa. Sebab tu kita nampak ada yang bawa pelampung ni Zul kat sini. Jadi saya boleh katakan kegusaran itu akan timbul kalau hujan itu berlarutan di sebelah malam, tatkala hujan lebat yang berlangsung itu di kawasan gelap gelita, yang mana kawasan ini kalau di sebelah malamnya ada beberapa kawasan yang terputus hubungan elektrik, dan itu kerisauan penduduk setempat. Zul. Dalam masa tempoh beberapa hari ini, apabila angka mereka yang terkesan banjir itu meningkat di sebelah tengah malam, bagaimana keadaan di PPS itu, Aiman? Kerana beberapa hari lepas kita kata ada keadaan PPS yang begitu-begitu sesak sekali, terutama bila air naik secara mendadak di waktu malam. Bagaimana Aiman memantau dan juga melihat keadaan ini? Baik, sepanjang saya berada di Johor, membabitkan kawasan-kawasan seperti Segamat, Keluang, Kota Tinggi, sepanjang saya membuat liputan banjir, memang pastinya peningkatan itu berlaku di sebelah malam. Dan kita dapat lihat usaha-usaha untuk menyelamatkan mangsa ini memang giat sebenarnya berlaku di sebelah malam. Dan kita dapat lihat perkasaan operasi itu membabitkan bot-bot pancung dan sebagai aset-aset anggota juga dikerahkan pada waktu malam. Dan kalau daripada segi pertambahan jumlah mangsa, itu memang sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Jadi mungkin inisiatif kerajaan negeri yang membenarkan masjid-masjid itu dihuni oleh mangsa-mangsa juga merupakan antara langkah untuk kita membantu PPS yang sudah pun sesak ini. Dan saya yakin bahawa kawasan-kawasan ini juga ada beberapa buah masjid yang saya dapat lihat sudah pun dikermuni orang ramai. Dan disebabkan itu jugalah kawasan ini bukan setakat PPS yang menempatkan mangsa. Masjid-masjid, surau-surau utama juga mangsa-mangsa ini ditempatkan di situ. Jadi saya boleh katakan walaupun di sebelah malam gelap gelita dan risau akan apa-apa yang berlaku, tetapi mangsa-mangsa ini kalau mereka dapati keadaan makin serius, mereka boleh berpindah ke masjid. Dan mereka boleh berpindah sama ada ke PPS ataupun masjid. Itu dua pilihan yang mereka boleh untuk menyelamatkan diri pada ketika sebelah malam, yang saya yakin pasti akan berlaku peningkatan kalau hujan terus berlangsung. Okey Aiman, saya lepaskan Aiman dahulu. Sudah pasti ada banyak liputan dan juga cerita rakyat yang akan Aiman bawakan untuk tontonan kami dan juga bacaan kami nanti di extraordinary.com.